Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baiklah, pelajar-pelajar semua, pada hari ini cikgu akan berkongsi berkaitan dengan syair Bidasari. Baiklah, merujuk kepada maksud rangkap bagi setiap syair Bidasari ini. Rangkap yang pertama, dengarkan tuan suatu riwayat, raja di desa negeri Kembayat. Di karang fakir dijadikan hikayat, supaya menjadi tamsil ibarat. Baiklah, perkataan riwayat ni sebenarnya bermaksud cerita. Okey, ada sebuah cerita di sebuah negeri iaitu bernama Negeri Kembayat. Di karang fakir merujuk kepada seorang yang sangat merendah diri. Okey, kalau kita perhatikan fakir miskin tu dalam istilah macam miskin, tetapi dalam konteks syair Bidasari ini, fakir di sini merujuk pada seorang yang tidak mahu dirinya dikenali ataupun seorang yang merendah dirilah dalam menghasilkan sebuah penulisan yang dijadikan sebagai tamsil ibarat. Tamsil ibarat ini adalah sebagai panduan, sebagai contoh atau nasihat kepada kita semua. Okey, jadi maksudnya ialah pengenalan kisah seorang raja yang memerintah negeri Kembayat. Pengarangnya hanya mahu dikenali sebagai fakir, iaitu sebagai tanda dia merendah diri. Dan tujuan hikayat atau cerita ini untuk menjadi contoh serta perbandingan kepada pembaca. Baiklah, seterusnya kita lihat pada rangkap yang kedua. Ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari. Asalnya baginda, raja yang bahari, melimpah ngadil dagang senteri. Okey, baiklah, kalau kita lihat di sini Akas Bestari merujuk kepada seorang sultan yang Akas merujuk kepada gagah, perkasa, dan Bestari itu merujuk kepada bijaksana atau cerdik. Okey, manakala kalau kita lihat Bahari ini merujuk kepada seorang raja yang sangat cekap dalam mentadbir negara. Ngadil di sini bermaksud keadilan. Adil dalam pentadbiran. Jadi keseluruhan maksud rangkap ini ialah di sebuah negeri terdapat seorang pemerintah iaitu sultan yang sangat gagah perkasa lagi bijaksana. Dan sebenarnya untuk makluman anda, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, sama ada ketua kepada keluarga, ketua kepada suatu institusi atau ketua kepada negara, merupakan mestilah seorang yang berani, perkasa dan bijaksana dalam pentadbiran. Dan sebenarnya raja ni sangat cemerlang. Di peringkat awal pentadbirannya sangat cemerlang. Keadilan raja ini telah pun mendorong kedatangan para pendagang ataupun mubalik dalam menyebarkan agama di rantau atau di negeri tersebut. Baiklah, itu merujuk pada rangkap yang kedua. Baiklah, seterusnya kita pergi pada rangkap yang ketiga. Hairan orang empunya tamasya, baginda itulah raja perkasa, sangat tiada merasai susah, entah pada esok dan lusa. Sebenarnya kalau kita perhatikan kehebatan, kewibawaan pentadbiran raja ini memang amat dikagumi oleh semua rakyat. Okey, dan kalau kita perhatikan negara di bawah pentadbiran raja ni dia tidak pernah dilanda masalah. Tetapi hakikat kehidupan kita kena sedar bahawa susah senang itu bersilih ganti, sebagai satu ujian kepada kita. Jadi begitulah juga negara ini, sebab kita tidak dapat menjangka entah pada esok dan lusa. Maksudnya di situ kita tidak pernah dapat menjangka apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi keseluruhan maksud rangkap 3 ini ialah kegagahan dan kelangsungan pemerintahan baginda iaitu raja ini memang sangat dikagumi. Dalam tempoh pemerintahan baginda ni tidak ada masalah melanda negeri Kembayat ni. Dan apa yang dikatakan di sini ialah tetapi kita kena sedar sesuatu yang berlaku tu di luar jangkaan kita. Baiklah, seterusnya kita lihat pada rangkap yang keempat. Seri Sultan Raja Bestari setelah ia sudah beristeri, beberapa bulan, beberapa hari, hamillah putri Permaisuri. Maksudnya di sini Seri Sultan Raja Bestari ni, kehebatan sultan ni ditambah lagi dengan perkahwinan antara
Sultan dengan Permaisuri. Dia telah pun berumah tangga. Okey, sudah beristeri dan berkahwin lah ya. Jadi beberapa bulan setelah perkahwinan itu dilangsungkan, disahkan bahawa Permaisuri pun hamil. Hamil ni maksudnya mengandung. Jadi Sultan yang bijaksana ni bertambahlah lagi seri dalam pentadbiran dia apabila dia telah pun berkahwin dengan Permaisuri ni dan Permaisuri telah pun mengandung. Baiklah, seterusnya kita lihat pada rangkap yang kelima. Beberapa lamanya dalam kerajaan, baginda duduk bersuka-sukaan. Datanglah beroleh kedukaan, baginda meninggalkan tahta kerajaan. Baiklah, dalam konteks ini, beberapa lama dalam kerajaan maksudnya dalam pentadbiran negeri yang ditadbir oleh Sultan ini, kehidupan Sultan dan juga rakyat jelata sangat aman, damai, sejahtera. Tetapi seperti mana yang telah dimaklumkan dalam rangkap yang keempat tadi, kita dapat lihat sesuatu yang berlaku pada masa depan kita tidak dapat jangkakan. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Jadi setelah beberapa tahun memerintah negara dengan dalam keadaan yang bahagia, aman, sentosa, namun tiba-tiba dugaan ataupun ujian datang melanda. Baginda terpaksa berundur dari tahta. Ini bukan bermakna dia meninggal dunia ya. Meninggalkan tahta kerajaan ni bukan bermakna dia meninggal dunia, tetapi dia berundur dari tahta maksudnya pergi menyelamatkan diri, untuk memastikan apabila keadaan negara telah pun stabil, baginda akan mula untuk memastikan kerajaan tersebut dapat diselamatkan. Baiklah, seterusnya kita lihat pada rangkap yang keenam. Datanglah kepada suatu masa, melayanglah unggas dari angkasa. Unggas Gurda sangat perkasa, menjadi negeri rosak binasa. Datanglah kepada suatu masa maksudnya pada suatu ketika melayanglah unggas dari angkasa. Unggas ni adalah spesies burung. Unggas Gurda itu lagi lah spesies burung yang sangat besar. Geroda sebenarnya adalah geroda. Itu simbol kepada kekuatan, ketenteraan lah, daripada peralatan ketenteraan. Ini yang digambarkan tentang peperangan sebenarnya. Unggas Gurda sangat perkasa. Itu merujuk kepada tanda-tanda berlakunya peperangan. Tiba-tiba pada suatu hari muncul seekor burung raksasa melayang di ruang angkasa negeri Kembayat. Geroda iaitu elang besar seperti dalam epik Hindu Vishnu, iaitu dalam epik Hindu Vishnu dalam catnya dieja sebagai Gurda, telah pun menyerang negeri Kembayat sehingga menjadikan negaranya huru-hara dan musnah. Itu menunjuk kepada situasi negara atau negeri yang dilanda dengan peperangan. Baiklah, seterusnya kita lihat pada rangkap yang ketujuh. Datanglah menyambar suaranya bahana, gemparlah sekalian mulia dan hina. Seisi negeri gundah gulana, membawa diri ke mana-mana. Maksudnya di sini serangan yang dilakukan oleh burung geroda ini menyebabkan situasi negara dalam keadaan yang huru-hara, rakyat hidup dalam keadaan yang terseksa, maksudnya menderita. Ni cikgu yakin kamu pun dah pernah melihat dah belajar sejarah bagaimana apabila sebuah negeri atau negara itu dilanda peperangan, maka bukan sahaja negaranya musnah, tetapi rakyat jelata akan juga menjadi mangsa, sama ada hidup menderita, menjadi pelarian. Itulah situasi yang nak digambarkan. Jadi Geroda melakukan serangan dengan suara yang bergema luar biasanya. Sekalian rakyat, maksudnya seluruh rakyat negeri Kembayat berada dalam keadaan huru-hara dan kalut, maksudnya serba masing-masing terpaksa berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Jadi seluruh negeri dilanda keadaan luka lara dan serba-serbi lemah lah. Ekonominya jatuh, sosialnya dan sebagainya. Politik pun tidak stabil. Dan rakyat bercempera. Bercempera ni maksudnya lari tanpa tujuan, tanpa arah tujuan. Baiklah, itu rangkap yang ke-7. Baiklah, kita lihat pada rangkap yang ke-8. Baginda pun sedang dihadap orang, mendengar gempar seperti perang.
Bertitah baginda raja yang garang, gempar ini apakah kurang? Okey, maksudnya sini ketika itu sultan ataupun raja yang sedang bersemayam di singgasana sambil menerima perkabaran daripada pembesar dan rakyat jelata. Keadaan huru-hara bagaikan di medan peperangan jelas sangat kedengaran. Jadi baginda pun bertitah dengan nada yang sangat tegas. Okey, apakah punca bencana ini berlaku? Okey, baiklah, seterusnya cikgu teruskan dengan kupasan berkaitan dengan tema syair Bidasari. Okey, temanya ialah cabaran yang dihadapi oleh seorang raja ketika memerintah negara. Okey, jadi itu jelas dan dapat dilihat pada bukti-bukti berdasarkan pada maksud yang telah cikgu ulas sebentar tadi. Baiklah, seterusnya nilai kita dapat lihat di situ ialah nilai keadilan. Okey, nilai keadilan merujuk pada rangkap yang kedua, baris yang keempat. Raja negeri Kembayat memerintah dengan adil. Penyataan tu ada dalam syair ni, kamu boleh rujuk pada rangkap yang kedua. Okey, nilai kewaspadaan ini juga dapat dilihat pada persediaan yang perlu dihadapi untuk kita berhadapan dengan pelbagai cabaran ataupun dugaan. Dan seterusnya nilai kebijaksanaan. Okey, nilai kebijaksanaan ni bertindak cepat dalam menyelamatkan diri daripada huru-hara atau kemusnahan. Jelas kalau kita lihat tadi raja turun tahta tadi kan. Turun tahta maksudnya dia pergi menyelamatkan diri sebab tidak nanti nyawanya dalam bahaya. Okey. Okey, baiklah, seterusnya ini merujuk pada nilai. Dan kalau kita perhatikan pelajar-pelajar, kalau berdasarkan pada nilai ini anda juga boleh olah menjadi persoalan. Okey. Contohnya persoalan keadilan dalam pentadbiran. Okey. Persoalan kebijaksanaan dalam mentadbir sesebuah negara. Okey, baiklah pelajar. Jadi setakat itu sahaja huraian dan kupasan cikgu berkaitan dengan syair Bidasari. Cikgu harap anda semua dapat memahami maksud keseluruhan syair Bidasari ini. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.